Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita baca sambungan dari surah Ali Imran pada muka surat 58 pada ayat yang ke-62 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Wa ma min ilahin illallah. Wa inna Allaha lahuwal azizul hakim. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجون
فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار
واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا
ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekali lagi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi tadabbur kita hari ini pada ayat yang ke-8 dari surah Ali Imran. Ayat yang ke-8 dari surah Ali Imran, di mana ayat itu berkaitan dengan satu doa, iaitulah doa berkaitan dengan minta hidayah dari Allah dan diberikan ketetapan di atas hidayah yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kita. Ayat ini datang setelah daripada ayat datang setelah daripada ayat tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat, di mana ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang menjadi sebahagian daripada ujian Allah kepada hamba-hambanya. Sebahagian dari ayat-ayat Allah, sebahagian daripada ujian Allah kepada hamba-hambanya, di mana dalam riwayat Imam Ahmad, berkait dengan ayat-ayat mutasyabihat, maka dari Aisyah radhiyallahu anha dia sebut Nabi baca ayat 7 tu, huwallazi anzala 'alaikal kitab, sampailah kepada wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitumul ladzina yujadiluna fihi fahumul ladzina 'ana Allahu 'anhum fahumul ladzina 'ana Allahu fahdharuhum. Apabila kamu melihat orang berbantah-bantah dalam ayat-ayat mutasyabihat itu, maka mereka itulah orang yang Allah maksudkan. Lalu berhati-hatilah dengan mereka. Berhati-hatilah dengan mereka. Jadi ayat-ayat mutasyabihat ni adalah ayat menguji keimanan, bukan nak menguji kepintaran semata-mata dah. Pintarnya manusia ialah apabila dia beriman kepada Allah. Ayat ni ujian untuk manusia. Setengah orang ni dia nak faham Quran ikut selera dia. Kita kata ikut selera lah. Dia nak faham ikut selera dia yang dia suka untuk faham.
Jadi bila datang ayat-ayat Allah, dia ubah begitu, dia ubah begini, mengikut selera dia, supaya dia rasa puas untuk faham ayat Quran tu macam tu. Sebahagian orang kepuasan dia dalam menafsirkan adalah keimanan kepada Allah, sampai satu tahap kita tak tahu tu lebih bahagia bagi kita kerana Allah tak bagi tahu dan kita beriman kepada apa yang Allah katakan kita. Jadi kita berserah kepada Allah, itulah tahap iman. Sama juga kalau kita dengar di tauhid, ada orang suka bahas. Lepas tu nak pergi ke mana? Dia tahu tentang Tuhan. Dia tahu tentang hakikat, dia tahu tentang makrifat, sampai satu tahap dia tak perlu lagi semayang. Jadi dia sukanya apa? Dia suka bahas. Tapi sebahagian orang lain, dia bahas tak banyak, tapi dia suka, walaupun dia tak tahu banyak, dia menyerahkan dirinya kepada Allah dan mentauhidkan Allah seperti mana yang Allah Ta'ala perintahkan kepada dia. Maka kemanisan iman adalah sebenarnya pada berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga dengan ayat Quran. Ayat-ayat mutasyabihat, kepuasan sebenar daripada memahami atau mengimani ayat ini ialah pada menyerahkan urusannya kepada Allah. Dan kita tengok sahabat-sahabat Nabi dalam banyak urusan begini sifat dia. Kalau Nabi SAW tanya sesuatu, dia akan jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Mana dia sifat dia menyerahkan urusan ilmu tu kepada Allah. Apatah lagi dalam urusan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam lafaz yang lebih kurang sama, iaitu fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Kalau kamu duduk tengok orang duduk cari-cari bahas tentang ayat mutasyabihat je, maka ketahuilah mereka itulah yang Allah namakan mereka dalam ayat ni, lalu hati-hati dengan mereka. Jadi kita maksud daripada ini semua adalah iman, menyerah diri kepada Allah. Duduk bahas mari siang malam duduk bahas tu. Akhir sekali nak pergi mana? Kita nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Baik. Kemudian termasuk dari ar-rasikhun, ada dalam ayat-ayat mutasyabihat ni kita kena kembali kepada orang yang bila Allah Ta'ala sebut wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil ilmi, tidaklah mengetahui takwilnya sebenar melainkan Allah. Ada yang sambung dan juga orang-orang yang teguh dalam ilmunya. Dan pemahaman ini ramai di kalangan ulama tafsir memahami begitu, bahawa ayat mutasyabihat ni ada yang mengetahui maknanya dari kalangan orang-orang yang diberikan keteguhan ilmu. Lalu untuk memahami ayat ni kita kembali kepada mereka, bukan kita faham cara kita sendiri. Salah seorang daripada yang kata dia ni termasuk dari orang yang diberi keteguhan ilmu ialah sahabat Nabi Abdullah ibn Abbas. Dalam riwayat dalam riwayat Ibnu Abi Najih dari Mujahid, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, aku termasuk dari orang-orang ar-rasikhuna fil ilmi. Ar-rasikhuna fil ilmi. Bahkan dalam riwayat hadis yang sahih
Nabi SAW pernah mendoakan kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Jadi berdasarkan hadis ini, maka berkaitan dengan takwil, tafsir ayat-ayat Quran, kembalilah kita kepada ar-rasikhuna fil ilmi. Sebab tu tafsir ni ada peringkat tafsir Quran dengan Quran. Yang kedua, tafsir Quran dengan hadis. Yang ketiga, tafsir Quran dengan perkataan sahabat, asar sahabat. Kemudian barulah tafsir Al-Quran dari sudut bahasa, dari sudut ijtihad manusia, para ulama lah. Baik. Jadi kena berkembali. Zaman ni orang suka baca terjemahan, bagus dah. Tapi jangan sekadar dengan terjemahan tu dia berpada dengan tu. Kena pergi dia baca uraian dia macam mana, apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itulah ay la tamilha 'anil huda ba'da idh aqamtaha 'alayhi wa la taj'alna kalladhina fi qulubihim zayghun alladhina yattabi'una ma tashabaha minal Qur'an. Ayat ni dalam tafsir sebut ayat minta Allah jaga hati kita setelah dia bagi hidayah. Sebab berdasarkan ayat 7 juga, ada orang yang diberi ilmu Quran masih boleh tergelincir dan terpesong dari landasan yang benar. Faham? Ayat Quran, ayat ke-7, Allah Ta'ala kata ayat Quran yang dua, satu muhkam, satu mutasyabih. Adapun orang-orang yang dalam hati dia ada kecenderungan kepada kesesatan, dia akan duk cari benda-benda mutasyabih ni. Duk bahas tu, suka sangat yang tu. Kemudian tujuan apa dia cari tu? Ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili. Mencari fitnah dan mencari takwil, nak ubah maknanya. Orang-orang yang cenderung hatinya kepada kesesatan. Adapun orang-orang yang beriman, mereka akan kata, kami beriman. Semua ayat ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni ada satu isyarat. Isyarat apa? Orang yang terpesong tu, bukankah dia sudah diberikan Al-Quran? Maknanya dia bahas tu setelah dia baca Quran. Dia baca Quran, dia dapati ada ayat muhkam, dapati ada ayat mutasyabih. Setelah daripada tu, dia duduk suka cari-cari benda-benda yang pelik, benda-benda yang tasyabuh dalam Quran, dan suka mentakwilkan dan mencari fitnah berkaitan dengan ayat-ayat. So ini menunjukkan mereka ni jenis orang baca Quran. Faham? Sebab tu orang Khawarij, Abdullah bin Muljam, ingat tak siapa dia? Siapa dia? Abdul Rahman bin Muljam, tak salah. Siapa dia? Orang yang bunuh Sayyidina Ali. Siapa dia ni? Khawarij. Siapa dia ni? Hafal Quran. Geng-geng ni bukan main-main ni. Tapi sampai tergelincir, terpesong daripada ayat. Walaupun mereka baca ayat, tapi mereka tergelincir daripada ayat tersebut. Sebab tu kita ni
Dalam baca Quran masih senantiasa kena minta petunjuk dari Allah. Jangan kita rasa aku ni akulah betul, aku pandai, aku cerdik, aku faham. No. Bahkan kita rasa, ya aku rasa betul aku ni, kenapa dia buat pasal? Jawapan dia, bukan kita pioneernya Al-Quran. Quran datang dari Allah. Sebaik-baik orang yang faham Quran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik generasi yang faham Quran adalah generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah generasi yang turun padanya Al-Quran. Macam mana mereka faham, begitulah kefahaman yang benar. Kalau tiba-tiba kita baca-baca, kita rasa aku faham lagu ni lain daripada sahabat faham, tak akan jadi pemahaman kita lebih baik daripada mereka. Tak. Bahkan kita bimbang kefahaman yang menyimpang atau menyelisih kefahaman sahabat adalah kefahaman yang songsang ataupun menyimpang. Sebab itu kita kata, doalah kepada Allah agar Allah ni jangan pesongkan hati kita setelah dia bagi hidayah. Pertama, hidayah untuk baca Quran tu betul dah. Biarlah kita duduk dalam memahami Quran pun seperti mana kefahaman para sahabat. Jangan sampai terpesong. Geng-geng Khawarij terpesong padahal ahli Quran. Bahaya. Semalam pun saya cerita tentang macam mana orang tersalah guna ayat untuk justify bahawa bukan Islam sahaja agama yang benar. Guna ayat Quran. Tengok. Kita pun, ya Allah, tolonglah jaga hati kita ni, janganlah terpesong daripada landasan yang benar dalam keadaan kita ni baca Quran. Semana doa dia? Doa ni, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maksud dia apa? Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pesongkan hati kami setelah dari engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Nah, innaka antal wahhab. Ada setengah orang dia gelar pula, orang yang berpada dengan nas, yang tak tukar, yang tak ubah, yang tak takwil. Dia gelar gang-gang ni gang literalis. Dia kira-kira macam Quran kata macam tu, gang-gang ni faham ikut Quran kata lagu tu lah. Seolah-olah macamlah orang yang memahami Quran dengan nas ni tidak faham Quran secara majaz, secara kiasan. Kita pun faham bab kiasan, tapi kembali kepada sahabat. Apa yang sahabat faham tentang kiasan, kita faham kiasan. Apa sahabat faham tentang yang nyata, kita kata ayat nyata. Boleh faham tak? Kata lagi. Kita beriman dengan Quran seperti mana Quran datang. Jelas itu asas. Ada sebahagian orang dia kata ini adalah lafaz yang zahir, maknanya ada makna yang tersirat, ataupun bahasa ni hanya sekadar bahasa kiasan, bukan Allah maksudkan macam tu. Seperti contoh ayat-ayat berkaitan dengan sifat Allah lagi. Dia kata ayat Quran sebut yadullah fawqa aydihim.
tangan Allah di atas tangan mereka. Bila sebut tangan, dia kata ni sebenarnya bukan tangan. Allah sebut je tangan, tapi dia maksud kekuasaan. Habis tu, boleh tak seorang tu kata Allah memiliki tangan? Dia kata tak boleh. Tapi bila kita baca dalam hadis, jelas dalam hadis Allah Subhanahu wa taala sebut, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, salah satu dalil tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Di mana Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi Adam, bila minta syafaat dengan Nabi Adam AS, orang kata Allah ciptakan engkau wahai Adam dengan kedua tangannya. Dah sadar, dalil ada. Jadi kita sebagai orang beriman ni nak buat macam mana? Jawapan dia beriman je lah. Nak kata macam mana? Cuma jangan pula bila kita mengimani sifat-sifat Allah tu, kita pergi kata serupa dengan makhluk. No. Kita mengisbatkan lafaz dia sahaja. Tangan macam mana tu kita pun tak tahu. Sebab Allah ni tak sama dengan makhluk dia. Macam lafaz turun juga kita sebut semalam. Allah turun ke langit dunia. Jadi orang kata tak. Sebahagian orang kata tak, Allah tak turun ke langit dunia. Rahmat dia saja yang turun. Kalau Allah tu turun, siapa nanti tinggal hati arash tu? Dia bahas lagu tu. Kita kata tu sifat turun makhluk yang kamu dah fikir. Kalau turun, kosong atas ada bawah. Kalau naik, kosong bawah ada atas. Itu turun pada makhluk. Turun pada Allah, kita tak tahu macam mana. Cuma kita beriman, Nabi bagi tahu Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Macam mana sifat dia turun, itu Allah Ta'ala yang tahu. Jadi semua dalam bahas Quran ni, dia kembali kepada iman, menyerahkan urusannya kepada Allah. Kita pun tak nak bahas panjang-panjang. Dia kata macam mana pula gitu, macam mana pula lagu ni. Tak payah bahas panjang-panjang. Allah Ta'ala kata begitu, begitulah dia. Lalu dia pun bagi gelaran. Inilah geng-geng ni literalis. Betul tak? Dia kata geng-geng literal. Ambil ayat kikut dia, ambil. Bukan masalah literal, masalah Allah Ta'ala kata macam tu. Ada tak majaz dalam Quran? Ada, tapi bukan pada ayat Quran, pada ayat sifat Allah. Kita faham je. Kalau orang nak kata tentang majaz, apa tu nak kata tentang bahasa-bahasa kiasan, ada je dalam Quran, tapi bukan pada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Ini kita masuk dalam sikit bah. Kita ni kalau nak memahami sesuatu secara detail, spesifik, mesti pada benda yang ada dalam takkulan akal kita. Sebagai contoh, bila ada orang ketuk pintu, belakang pintu ni, tak sejauh belakang pintu je, ketuk, tuk, 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 tuk. Boleh tak saya kata yang ketuk ni lelaki ke perempuan? Kita pun tak tahu, pasal kita tak nampak. Lepas tu suruh anak kita pergi buka. Siapa dia mari tu? Oh ni ada seorang makcik. Baru kita bayang, perempuan. Makcik mana? Tak tahu nama dia siapa. Macam mana dia? Ada mata, ada hidung, ada mulut. Kita tahulah orang. Pasal kita pernah tengok mata macam mana, hidung. Tu pun kita tak boleh lagi bagi gambaran makcik mana. Hanya tahu mata, hidung, mulut. Cuma lukis dalam keadaan kita tak tengok. Ada mata, ada hidung, ada mulut. Kita pun tak boleh nak tahu sama dia, tak tahu. Itu baru sebalik pintu kita tak boleh nak takul dah. Akal kita dah tak boleh nak takul. Padahal kita pernah tengok
Lelaki kita boleh tengok, perempuan kita boleh tengok, mata kita tahu macam mana mata manusia, hidung kita tahu macam mana hidung manusia, mulut kita tahu mulut manusia macam mana. Tapi kita tak mampu nak teka siapa dia di balik pintu bila kita tak tahu siapa dia. Dia pun kata, oh tu makcik fulan bin fulan, dia sebut makcik Yam contohnya. Tengok tu, oh baru kita berubah pada gambaran. Allah Azza wa Jalla, kita tak boleh nak buat macam tu. Sebab apa? Walaupun sebut nama dan sifat bagi Allah, kita tak pernah tengok Allah. Macam mana tahu? Tak boleh nak tak tahu. Habis tu beriman sahaja dengan ayat-ayat Allah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak doa-doa ni. Sebab antara maksud doa diberikan hidayah dan tidak tergelincir setelah hidayah. Istiqamah atas hidayah. Mana doa ni supaya kita tidak terpesong setelah diberi hidayah. Doa sungguh. Kadang-kadang kita ni kita mengaji di awal permulaannya bagus. Lepas tu jumpa pula ustaz hok mana. Ngaji pula dengan dia. Jumpa pula ustaz lain, ngaji pula. Akhir sekali gigi makin lama makin jauh daripada Quran dan Sunnah. Padahal di awal-awal tu kalau dia ni orang biasa, bagus tak? Perasan tak? Ada setengah orang zaman dulu dia solat, ya okey. Dia zikir okey. Lepas dia bila dia deep lagi, tiba-tiba boleh amalan pelik. Boleh amalan pelik. Dulu duk zikir di masjid, lepas tu zikir dalam gelap. Lepas tu mula zikir pakai tudung kelubung. Lepas tu daripada sebut Allah jadi hu. Dia lagi deep, tapi lagi lama dia masuk, lagi dalam, lagi jauh daripada petunjuk Quran dan Sunnah. Padahal kalau dia ni pada asal biasa okey je. Ni antara bahayanya terpesong setelah hidayah. Kita pun bimbang. Zaman dulu, orang kita zaman dulu, semalam saya tengok video, ada dekat mana, dekat Selangor, ada majlis selawat macam Indonesia, duduk selawat. Ada dah Pak kita, dah masuk dah Pak kita. Zaman dulu kita selawat juga, tak ada masalah. Tapi tak adalah sampai duk goyang-goyang, duk main nagi-nagi. Tak ada. Tapi orang anggap makin lama makin dia tahu. Tapi yang dia tahu tu terpesong dari jalan hidayah. Yang ni takut sungguh. Lepas tu banyak doa kepada Allah. Doa ni antara doa kita minta setelah Allah bagi kita petunjuk, janganlah Allah pesongkan kita dari petunjuk yang benar. Doa senantiasa. Dan bagi orang yang belajar, jangan pernah rasa kita tidak ada ujian dalam bab berada di atas jalan yang benar. Senantiasa. Kalau saya baca sejarah macam tadilah ni Abdul Rahman bin Muljam tu. Zaman dia Umar Al-Khattab pernah hantar dia jadi guru Quran di Mesir. Tapi setelah daripada tu dia terfitnah, akhirnya berkumpul dengan orang Khawarij, dan dialah orang bunuh Ali. Waktu dia bunuh, dia bertakbir kepada Allah. Dia menganggap bunuhnya kepada Sayyidina Ali itu adalah satu ibadat. Sampai setahun tu. Ini bahaya. Kesesatan ni jangan main. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Minta petunjuk. Minta berdasarkan dalil Quran. Guna ayat-ayat Quran. Guna doa-doa Nabi yang Nabi ajar. Antaranya doa ni, Rabbana la tuzigh qulubana. Antara lagi
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi kita diberikan rasyad, kematangan dalam memilih apa kita nak. Allah bagi petunjuk. Minta ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah. Kalau kita duk bimbang zaman ni, kita baca orang barat baca Quran, masuk Islam. Orang ada Islam dah ni makin jauh daripada Quran, makin jauh. Dah buat amalan pelik yang tak pernah dibuat oleh orang-orang dahulu. Jadi sebab tu doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nabi juga doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi lagi satu doa, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Allah, Engkaulah yang menghimpunkan sekalian manusia untuk menerima balasan pada suatu hari, yakni hari kiamat, yang tidak ada syak padanya. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya. Jadi hari itu kebenaran adalah milik Allah. Jadi hari ini apa-apa pun kita buat keputusan, apa-apa pun kita buat pilihan, kita harap keputusan dan pilihan itu bertepatan dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki dan redai, kerana satu masa nanti kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai katalah kita jawab wallahu ta'ala a'lam, itu lebih baik daripada kita memandai-mandai dalam urusan agama. Al-maksud wallahu ta'ala a'lam, Allah lebih tahu, lebih selamat. Contoh tanya, apa hukum gini? Saya tak tahulah. Wallahu ta'ala a'lam. Lebih selamat berbanding kita berkata gini. Padahal tak ada pun hujah mengatakan demikian. Bila sampai hayat akhirat, di saat orang tu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu kata tentang fulan bin fulan, apa yang kamu kata tentang Nabi dan sebagainya, kita akan ditanya. Lalu jawapan kita, aku tak tahu banyak dalam agama, melainkan aku ikut saja apa yang Nabi suruh. Berbanding orang kata, aku belajar dan aku dapati petunjuk yang lebih baik daripada hak Nabi sebut. Sanggup ke kita nak jawab lagu tu depan Allah? Jadi kalau tak sanggup, kembalilah kepada sifat para salafus salih dalam beriman kepada Al-Quran, memahami, mereka banyak menyerahkan urusannya kepada Allah. Karena kita tahu di akhirat nanti kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak-banyakkanlah berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sebagaimana doa Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Okey. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dan juga Ibnu Jarir, Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi sering membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Nabi juga baca setelah itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sebagaimana riwayat daripada Ibnu Abi Hatim. Jadi betul lah kalau tanya tadi doa istiqamah, mana dia termasuk doa istiqamah. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala jaga hati kita semua. InsyaAllah kita berhenti setakat tu, dan kita sambung besok pada ayat yang ke-10. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.